Cassiopeia, korang pernah tengok tak satu movie Korea bertajuk Cassiopeia? Basically Cassiopeia ni satu cerita Korea Selatan. Cerita Cassiopeia ni simple je, tapi pada saya dia sangat-sangat meninggalkan kesan. Isu yang diangkat dalam filem ini adalah isu penyakit Alzheimer. Menceritakan tentang seorang watak utama, which is Sujin, seorang ibu tunggal yang telah berpisah dengan suaminya, telah bercerai. Kemudian dia bekerja sebagai seorang peguam yang sangat berjaya. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Namjina, dan kemudian seorang ayah dia dekat kampung lah. Sujin ni dia start busy dengan pekerjaan dia, hidup dia. Kemudian sampai ada masa tu kadang dia tak sempat nak ambil anak dia Jina ni, nak uruskan anak dia, nak ambil anak dia balik pulang sekolah. Jin ni pun dia call ayah dia dekat kampung untuk minta tolong ayah dia jaga Namjina ni, which is anak dia, untuk uruskan dia sementara nak tunggu Namjina ni pergi ke Amerika. Okay, kenapa Namjina ni nak pergi ke Amerika? Untuk bertemu dengan ayah dia, which is bekas suami Sujin. Sebenarnya pemergian Jina ke Amerika ni adalah titik mula di mana keadaan hidup Sujin ni dia start menjadi huru-hara. Okay, pada keesokan harinya berlaku kejadian-kejadian aneh terhadap Sujin. Sebagai contoh, keesokan harinya Sujin ni dia jadi panik tau. Dia cari Jina ni dekat merata tempat. Dia cari dekat bilik Jina tak ada, dekat dalam rumah tak ada. Dan dia tertanya lah, mana Jina? Sebab dia ingat hari tu adalah hari untuk dia hantar Jina ke airport. So dia panik, dia takut Jina lambat untuk pergi ke airport. Dia call ayah dia tanya, kan ayah dia tadi kan yang jaga Jina, uruskan Jina, kehidupan seharian dia. So dia tanya, dia call ayah dia, mana Jina kan? Lepas tu ayah dia pun pelik lah dengan keadaan tu. Sebab seingat ayah dia ni, baru je semalam dia dengan Sujin dia sendiri yang dia hantar Jina ke airport, pergi mengiringi pemergian Jina untuk ke Amerika. Sujin ni dia tiba-tiba accident. Okay, masa dia tengah gabra-gabra cari anak dia tu, dia tersalah tekan pedal minyak, and then dia accident. Lepas tu hantar ke hospital. Kemudian malam di mana doktor tu sendiri mengesahkan sebenarnya Sujin ni dia ada penyakit lain, which is Alzheimer. Start dari situ bermulalah kisah hidup Sujin yang tragis. Of course, bila first time dia dapat tahu penyakit Alzheimer ni, dia tak boleh nak terima. Sebab sebenarnya dia masih lagi muda. And kalau kita tahu, Alzheimer ni memang jarang terkena dekat orang muda. Day by day, penyakit Alzheimer dia ni semakin berkembang, and dia menjadi semakin teruk, sampailah dia merosakkan prestasi kerja Sujin. Sujin yang selalu lupa bila meeting. Dan ada sampai tahap satu masa tu dia pergi ke meeting mengenakan seluar, dia terlupa sampai macam tu sekali. So dia kena tegur lah masa datang meeting tu. Dan bila dia nak balik ke rumah, dia lupa jalan pulang ke rumah. And then even dia lupa dekat mana alamat tempat tinggal dia. Masa tu dia menangis ketakutan. Alzheimer dia ni semakin teruk. Sampailah satu tahap dia start berkelakuan macam budak-budak tau. Dia tak boleh nak uruskan dia punya kehidupan harian, dia tak boleh nak masak. Even mandi dia pun bapak dia mandikan dia. Pampers dia bapak dia yang tukar. Ada satu masa dia mengalami fasa-fasa kemurungan dan stres. Dia ada thought nak bunuh diri. Dia berendam dekat dalam kolam, dan dia kelar tangan dia. Mujurlah masa tu bapak dia datang dan selamatkan Sujin masa tu. Dan banyak lagi lah simptom-simptom Alzheimer ni, dan ditunjukkan dalam beberapa adegan dan ditontonkan dalam filem ini. Bapak dia pula terlempang dia masa scene tu bapak dia terlempang dia. Daripada situ bapak dia pun mula menunjukkan simptom-simptom stres yang dihadapi oleh caretaker. Bapak dia ni, kau nak tahu, dia ni dia ada duit, tapi dia berdegil. Dia tak nak ambil hire caretaker untuk uruskan anak dia. Sebab dia ada sebabnya. Sebab dia nak tebus balik kesalahan dia masa kecil-kecil dulu. Dia tak jaga Sujin. Dia pergi bekerja dekat luar negeri, bekerja di sebuah kilang, dan selama 30 tahun dia meninggalkan Sujin dan ibunya seorang diri. So nak katanya kehidupan Sujin ni start daripada kecil lagi dia dah hidup susah. Jadi bila dia rasa kecil susah, dan dewasa pun susah, benda tu lagi susah untuk dia terima. Sebab dia takut sampai satu masa dia lupa anak dia. Dia tak boleh nak ada dekat sisi anak dia bila anak dia takut. Dia tak nak ulang kesilapan sama yang ayah dia buat dulu dekat dia. Sujin pun berkeras nak sembunyikan penyakit Alzheimer dia ni pada anak dia. Ending cerita ni, entah macam mana Jina ni pada akhirnya dia pulang ke tanah air. Jina dapat tahu yang ibunya menghidap Alzheimer. Walaupun satu kenyataan yang sakit untuk diterima, tapi Jina ni dia ada hati yang kuat. Dan akhirnya dia boleh terima ibunya seorang penghidap Alzheimer yang mungkin akan merupakan Jina ni juga satu hari nanti. So movie Cassiopeia ni kiranya macam satu inisiatif untuk memberi kesedaran, untuk educate orang ramai tentang penyakit Alzheimer.
kebiasaannya kan kita tahu Alzheimer ni banyak menyerang golongan tua, golongan yang dah berusia, dan jarang dia menyerang golongan muda. Tapi benda tu sebenarnya possible. Dan kalau nak tahu, Alzheimer ni sebenarnya salah satu penyakit demensia. Demensia ni apa pula? So demensia ni adalah nama general bagi situasi bila mana seseorang itu mengalami kesukaran untuk mengingat, berfikir dan membuat keputusan. Benda tu mengganggu kehidupan seharian. Terjadi akibat daripada kemerosotan fungsi kognitif yang berpunca daripada penyakit ataupun kecederaan yang berlaku pada bahagian otak. Dan Alzheimer ni pula adalah salah satu jenis penyakit demensia yang paling popular dekat dunia. Kawasan otak yang utama diserang oleh penyakit Alzheimer ni adalah bahagian otak yang mengawal fikiran, memori dan juga bahasa. Faktor utama yang menyumbang ke arah penyakit ini adalah usia dan juga faktor genetik. Memang betul kajian mengatakan bahawa Alzheimer ni cenderung untuk menyerang orang yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi ada tak possibility untuk orang macam saya ni, yang muda-muda macam saya ni, terkena sekali Alzheimer? Ya, dia memang ada possibility, tapi jumlah kesnya adalah sangat sedikit. Jadi simptom-simptom Alzheimer yang kita dapat perhatikan adalah mana bila seseorang itu, dia contohnya selalu lupa, sukar untuk mengingat. Penyakit ni juga boleh sampai seseorang tu hilang keupayaan untuk berbual dan juga merespon terhadap persekitaran. Dan simptom-simptom lain bagi penyakit Alzheimer ni adalah kesukaran untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kira benda tu tugas harian yang dilakukan di rumah ataupun di tempat kerja. Kemudian ada kemungkinan juga pesakit Alzheimer ni dia menghadapi perubahan mood, menghadapi tekanan, stres, mana dia mengalami fasa tidak boleh menerima. Dan dia adalah seorang pesakit Alzheimer juga boleh bertindak agresif. Kita boleh tengok simptom-simptom yang saya cakap tadi tu, semuanya, hampir semuanya ada pada Suji. Movie Cassiopeia ni, untuk nak disimpulkan, kita boleh belajar something, at least something berkaitan dengan Alzheimer. At the same time, boleh put effort untuk lebih memahami penyakit ini. Dan kita juga tahu penyakit ini dia bukan sahaja serang pesakit, tetapi juga dia memberi efek kepada keluarga pesakit, kepada orang yang menjaga pesakit. Macam kita tengok bapa Sujin tadi mula mengalami tekanan dalam hidup dia. Sebagai caretaker juga, in the end kena berjaga-jaga dengan stres yang kita alami. So dah cerita pasal Alzheimer, pasal simptom, kemudian kita nak tahu juga macam mana kita nak elakkan dari diri kita daripada menghidap Alzheimer ni, adalah dengan satunya bersenam, kemudian melakukan aktiviti yang merangsang fungsi kognitif. Contohnya macam main chess, menulis ataupun belajar something yang baru setiap hari. Salah satu cara untuk kita mencegah juga adalah dengan kita melakukan sesuatu aktiviti itu secara berulang pada waktu yang spesifik. Contohnya gosok gigi ataupun tidur pada waktu yang sama pada setiap hari.